إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. InsyaAllah pada pagi Jumaat ini sama-sama kita teruskan pengajian kita dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Pada muka surat 103 yang bawah sekali, 103 fasal yang baru bawah sekali. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun fi ahwalin tukrahu fiha al-qira'ah. i'lam anna qira'at al-Qur'ani 'ala al-itlaq mandubatun wa mustahabbah illa fi ahwalin makhsusatin ja'a asy-syar'u bin-nahyi 'anil qira'ati fiha. وأنا أذكر الآن ما حضرني وأن أذكر أن ما حضرني منها مختصرة بحذف الأدلة فإنها مشهورة. Maksud dia keadaan-keadaan yang makruh untuk membaca Al-Quran. Ketahuilah bahawa membaca Al-Quran digalakkan secara mutlak, melainkan pada keadaan-keadaan tertentu yang dilarang oleh syarak. Al-itlaq maknanya sama sekali baca Quran ni kok mana-mana pun adalah sunat, adalah baik, ya, kecuali bila ada larangan, bila ada tegahan, maka di situlah ada ada qaid ataupun quyud dia, ya, ada dia punya syarat-syaratnya. Aku sebutkan sebahagiannya yang terlintas di hatiku secara ringkas tanpa menyebutkan dalil-dalilnya kerana begitu masyhur. Keadaan makruh baca Quran, dia kata, ya, keadaan makruh baca Quran antaranya, tengok, pertama, fatukrahul qira'atu fi halati ruku' was sujud wat tashahhud wa ghairiha min ahwalis salah siwal qiyam. Dia kata makruh membaca Al-Quran ketika rukuk. Rukuk bukan rokok, lain tu. Rokok haram, ni rukuk. Sujud, ya, tasyahud dan lain-lain, ya, dalam, ya, kata dalam solat kecuali ketika sedang qiyam, sedang berdiri betul. Maknanya mahalul qiraah, ya, tempat ataupun situasi membaca bacaan dalam solat itu ialah hanya pada ketika qiyam sahaja. Jangan pula baca qul huwallah pula dalam rukuk, qul huwallah dalam sujud pula dan sebagainya.
Ya, tempat baca Quran itu hanya ketika qiyam. Adapun dalam tempat-tempat yang lain itu adalah ya al-adhkar, zikir-zikir yang Nabi SAW telah ajarkan kepada kita. Itu dia. So satu yang tu ya. Siwal qiyam, melainkan qiyam. Qiyam kita bacalah panjang mana pun, ya, itu tempat dia. Itu tempat untuk kita membaca dalam baca Quran dalam solat. Kemudian dia kata wa tukrahul qira'atu bima zada 'ala al-Fatihati lil ma'mum fi as-salati al-jahriyati idza sami'a qira'atal imam. Ya, makruh ketika membaca surah lain selain Al-Fatihah bagi makmum dalam solat jahriyah apabila dia sedang mendengar bacaan imam. Ini dalam bab al-qira'atu khalfal imam, pembacaan Quran dalam solat di belakang imam. Jadi dalam solat jemaah ni dia ada keistimewaannya, ya. Antara keistimewaannya ialah kita tidak boleh, ya, ataupun makruh lah, kita kata makruh ni, makruh untuk membaca apa-apa juga ayat Quran ketika imam sedang membaca, ya, sedang membaca jahar, maksudnya baca jelas. Ketika jadi imam, dia jadi imam, kita makmum, kita tak boleh baca apa-apa di belakang imam kecuali surah Al-Fatihah. Ini memang kita tahu, ya. Dan ini adalah amalan dalam mazhab Asy-Syafi'i, kan, dan mazhab-mazhab yang sama pandangan. Adapun ada juga mazhab lain yang pandangan lain, ya, itu ada perbahasannya. Memang benda ni ada khilaf, ya. Cuma dalam mazhab Syafi'i, ya, bacaan di belakang imam hanyalah suratul Fatihah. Maknanya kita boleh baca Fatihah, ya, walaupun imam ketika itu dah baca surah. Ada setengah imam, ya, dia tak tunggu. Ini pun sunat juga, maknanya lepas kita waladdallin amin, ya, kita bagi imam elok tunggu makmum baca Fatihah. Kan, itu dia punya apa namanya, antara perkara yang disunatkan untuk dipanggil as-saktah, tunggu sekejap, ya, tunggu sekejap supaya makmum boleh menghabiskan Fatihah. Ya, tetapi kadang-kadang ada yang tak buat, dia taklah haram hukum dia, ya, lepas waladdallin tu dia terus baca surah. Dia nak cepat contohnya, ataupun sembahyang tarawih, kan, tarawih kan kita buat laju sikit, jadi tak tunggulah makmum baca Fatihah terus baca. Jadi makmum tak baca Fatihah lagi dan imam dah baca surah, maka harus makmum membaca surah Al-Fatihah. Ya, jadi habis Fatihah diamlah, dengarlah bacaan imam itu. Mana bacaan imam itu lebih utama untuk didengari. Ya, sebab itu bila disuruh imam itu sunat untuk berdiam diri sebentar untuk memberi laluan kepada makmum baca Fatihah di belakang, kemudian dia baca surah supaya makmum boleh mendengar bacaannya daripada awal. Itu dia punya hikmah dia. Jadi dia saling berkait. Ya. Adapun dalam mazhab lain memang ada pandangan-pandangan yang lain, cuma kita kena amanah. Bila kita berceramah pada orang lain, apatah lagi kita di Malaysia ini, kita tahu kita mengamalkan, ya, fiqhus salah berdasarkan mazhab Syafi'i. Jadi kita terangkan, ya, berdasarkan mazhab Syafi'i, jangan kita pening-peningkan kepala orang lain, kan. Ada baru ni ada video dihantar dalam, ya, pada saya lah. Jadi susah kita nak ulas-ulas benda macam ni. Kita sebagai ustaz-ustaz asatidzah ni kena berhati-hati dalam menjawab soalan. Kalau kita rasa kita tak confident jawab, cakap saya tangguh dulu, ya, jawapan ni saya takut saya silap jawab, nanti saya cek balik. Tu boleh je, orang boleh terima je, kan. Tangguhlah, besok lusa kita jawab. Ataupun kita kata minta maaf saya tak tahu, tanyalah pada ustaz lain, boleh, tak ada masalah. Ini jangan kita jawab seolah-olah kita tahu semua benda, sedangkan yang kita jawab itu tak betul atau kurang tepat, atau betul tapi bukan tempatnya. Ya, baik. Jadi ada juga soalan ni, dia kata makmum ikut imam baca surah, kan, boleh tapi dalam hati sahaja. Ya, ketika itu tidak menjadi suatu perkara yang afdal untuk dia mengikut bacaan imam, dia hanya dengar sahaja. Dengar dan ikut di dalam hati, jangan dia pula sama baca pula, kan. Kadang-kadang ada pula ikut taranum tak tahan tu. Dia ikut taranum imam tu, kan.
Jadi tak perlu, ya. Yang perlu kita mendengar bacaan dan ikut dalam hati, tak ada masalah. Okey, selesai di situ. Kemudian yang ketiga, 1 2 3, okey, betul. Wa tukrahu halatal qu'udi 'ala al-khala'. Dan juga ya makruh membaca al-Quran ketika sedang duduk di dalam tandas. Al-khala' maknanya tandas, ya. Yang keempat, wa fi halatin nu'as, ketika mengantuk. Nu'as maknanya mengantuk baca Quran. Masa segar tak nak pula dia baca Quran. Patutnya masa segar lah baca Quran, kan? Ni masa mengantuk nak baca Quran, atau masa baca Quran aja mengantuk, macam-macam lah. Ya, di makruh hukum dia. Kenapa makruh? Takut kita baca salah, kan? Meraba-raban baca, kalau sambung salah sebab tengah mengantuk, pergilah tidur dulu, nanti bangun baca balik. Yang kelima, wa kadza idza, mana tadi? Okey, idza sta'jama alaihi al-Quran, ya. Ketika yang kelima ni, ketika tidak mahir membaca al-Quran, maksudnya dia memang tak boleh langsung baca Quran. Ista'jam ni maknanya Quran dia begitu asing bagi dia. Begitu asing bagi dia untuk membaca. Jadi kita, ya, maksudnya ketika itu dia belum boleh baca Quran, maka tak usah baca Quran. Kalau kata dalam konteks untuk belajar lain, itu lain. Ya, orang belajar kalau dia baca Quran salah dalam ketika belajar itu, ya, diampunkan. Maghfurah, dia diampunkan. Tapi kalau dia baca tu bukan masa belajar, bukan ketika dia belajar, maknanya dia baca sebagai ibadah, sedangkan dia tak boleh baca Quran, dia baca juga, itu yang boleh menyebabkan makruh. Ya, jadi kita janganlah, kan? Insya-Allah. Baik. Kemudian dia kata yang keenam, wa kadza fi halatil khutbati liman yasma'uha wa la tukrahu liman lam yasma'ha bal tustahab. Hadha huwa al-mukhtar as-sahih wa jaa'a an Tawus karahiyatuha wa an Ibrahim adamul karaha fayajuzu an yajma'a baina kalamayhima bima qulna kama dzakarahu ashabuna. Okey, ini yang keenam, iaitu ketika khutbah dibacakan, disampaikan bagi orang yang mendengarnya. Kita tengah dengar khutbah tu, kita dengar betul khutbah disampaikan oleh khatib hari Jumaat, kita baca Quran, kan? Maka hukumnya adalah makruh. Ya, sebab kita dengar. Tidak makruh membacanya bagi yang tidak mendengar. Maknanya contohnya jauh, kan? Ataupun kali itu mikrofon rosak, contoh kata, jadi tak dapat didengar dengan jelas, dengan sayup-sayup ke apa ke, maka ketika itu tidak menjadi suatu yang makruh. Ya, dia kata bahkan hukumnya sunat, katanya. Inilah pendapat yang terpilih dan sahih, diriwayatkan daripada Tawus yang berpandangan makruh dan daripada Ibrahim yang berpandangan tidak makruh. Maka dua pandangan mereka boleh digabungkan seperti yang kami nyatakan tadi. Maknanya ketika kita dengar khutbah, makruh. Kita dengar suara khutbah disampaikan, tak boleh baca Quran, makruh hukum dia. Ya. Tapi ketika kita tak dengar disebabkan sebab tertentu, maka ya hukum sunat baca Quran ketika itu. Sebagaimana yang disebutkan oleh ulama mazhab kami. Baik, kemudian wala tukrahul qira'atu fi at-tawaf, hadha madhhabuna wa bihi qala aktsarul ulama wa hakahu Ibnul Munzir an Atha wa Mujahid wa Ibnul Mubarak wa Abi Thawr wa ashabur ra'i. Ya, disebutkan tidak makruh membaca Al-Quran ketika tawaf. Boleh, kan? Kita tawaf tu, kita pusing tujuh pusingan tu, kita bawa Quran kecil ni, kita baca, kan? Boleh, tak ada masalah. Ya. Dan ini adalah mazhab kami dan pandangan kebanyakan ulama. Ya, Ibnu Munzir turut menyebutkannya daripada Atha, Mujahid, Ibnu Mubarak, Abu Thawr dan ashabur ra'i. Ashabur ra'i ini merujuk kepada siapa? Ulama-ulama mazhab Imam Abi Hanifah. Itu dia. So dia kata maksud ashabur ra'i di sini ialah Abu Hanifah, anak muridnya iaitu Abu Yusuf
dan Muhammad Ibnul Hasan serta ulama dalam mazhab mereka. Bila kata ashabul ra'i maknanya merujuk kepada Imam Abu Hanifah, ya, ataupun mazhab Hanafi dia katakan. So dia kata Al-Hasan Al-Basri, sini disebut, tinggal sini. Baik. Wa hukiya 'an Al-Hasan Al-Basri wa Urwah bin Zubair wa Malik karahatuha fi at-tawaf was sahih al-awwal. Cuma ada dalam mazhab lain, ya. Maknanya dia kata namun pendapat yang mana tadi? Okey. Al-Hasan Al-Basri, Urwah bin Zubair dan Malik meriwayatkan mengenai pandangan makruh membaca Al-Quran ketika tawaf. Namun pendapat yang sahih adalah pendapat yang pertama, iaitu tidak makruh. Boleh baca Quran semasa sedang tawaf. Kan? Dah tak tahu nak baca doa apa. Contoh, atau kita baca doa apa namanya, ilad, memang tidak ada bacaan khusus yang betul-betul khusus ketika tawaf, ya. Cuma, ya, kalau kata kita baca Quran boleh tak? Boleh, tak ada masalah, sepanjang tawaf itu. Jangan terlupa pusingan sudah, kan? Baik. Okey. Kemudian dia kata wa qad taqaddama bayanul ikhtilafi fil qira'ati fil hamam wa fil tariq wa fi man famuhu najis. Dia kata apa? Dia kata sini, manakala penjelasan berkaitan khilaf ulama tentang membaca Al-Quran di tempat permandian umum. Tu saya kata itu, kan, hammam dengan khala' lain. Ya, hammam, ya, dengan khala' lain dalam bagi orang Arab, tandas dengan tempat mandi. Kan boleh rujuk balik pada apa itu bab adab baca Quran itu, kan. Ya, maknanya ada khilaf di situ. Okey. Sebab orang Arab dia bukan macam kita, bilik air dia dengan bilik air ni cerita dululah, ya. Bilik air dia dengan apa namanya, dengan tandas dia dipisahkan. Beza. Dia tak satu tempat macam kita, satu bilik air, satu tandas, kan. Orang Arab dia beza. Hammam ni bilik untuk mandi sahaja. Sedangkan al-khala' tempat buang air. Buang air kecil dan buang air besar, ya. Dia kata di jalanan dan bagi orang yang mulutnya bernajis, telah jelaskan sebelum ini. Dia sebelum ni kita bincang dah. Okey, dia kata permandian umum tu hammam lah. Sebab kata dia kata permandian umum, sebab zaman dulu orang Arab dia tak ada bilik air, tempat mandi khusus di rumah masing-masing. Ni cerita-cerita dulu. Jadi mereka ada tempat mandi yang apa namanya, yang mereka mandi ramai-ramai. Mandi ramai-ramai. Sekarang masih ada. Kalau siapa pergi ke apa nama, ke Maghribi, ya, ke Morocco, ada. Tempat permandian umum ni, siap ada tukang urut dia, tukang sental, kita punya daki-daki dulu sentalnya, kan. Jadi saya tak pernah pergilah tapi ada kawan-kawan cerita masih ada sampai hari ni. Ya, jadi satu tarikan pelancongan pula, kan. Sebab benda tu dah tak ada dah dari sudut untuk apa nama, orang semua dah ada bilik air masing-masing, kan, di rumah. Tapi untuk apa namanya, tarikan pelancong, siapa nak merasa, kan, cara orang dulu-dulu mandi. Sebab mereka bukan mandi tiap hari, ya. Orang dulu dia tak mandi tiap hari. Pada tempat mereka ni, ya, dia mandi mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali, ya. Macam kita kalau buat macam tu susah lah, kan, mandi tiap hari, bukan sekali 2 kali sehari, pagi petang, kan. Contohnya. Baik, ya. Okey, habis di situ masuk pada fasal yang baru. Faslun minal bid'il munkarati fi qira'ati ma yaf'aluhu jahalatul musallin bin nas fi tarawih min qira'ati suratil an'am fi rak'atil akhirah fi lailati as-sabi'ah mu'taqidina annaha mustahabbah fayajma'una umuran munkara. Ini apa yang berlaku ketika zaman Imam Nawawi. Mungkin tak berlaku sekarang, cuma dia cerita apa yang berlaku pada zaman dia. Dia kata, ya, perkara-perkara yang ditegah, perkara bid'ah yang munkarah, yang ditegah ketika membaca Al-Quran, ya. So dia kata apa?
Antara bid'ah yang ditegah dalam bacaan Al-Quran ialah apa yang dilakukan oleh mereka yang jahil, serta menjadi imam kepada orang ramai dalam solat tarawih dengan membaca suratul An'am dalam rakaat terakhir pada malam ke-7. Malam ke-7 dia pilih malam ke-7 tarawih rakaat terakhir baca surah Al-An'am. Mereka turut menghimpunkan, dia kata dengan meyakini bahawa perkara tersebut adalah sunat. Maknanya dengan meyakini perkara itu pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka turut menghimpunkan beberapa perkara lain yang ditegah. Apa benda yang menyebabkan dia jadi bid'ah? Pertama dia kata ada 5 tu dia kata yang pertama minha i'tiqaduha mustahabbah. Keyakinan mereka, i'tiqad mereka bahawa amalan itu ialah amalan sunat. Yang kedua, wa minha ihamul awam dzalik, menimbulkan keraguan tentang hal tersebut kepada masyarakat awam. Bayangkan rakaat terakhir satu rakaat tu baca surah Al-An'am, punya panjang surah Al-An'am tu, kan? Yang ketiga, itu yang kedua maksudnya mendatangkan keraguan pada ataupun kekeliruan pada masyarakat. Itu saya kata tadi, kita asatidzah ni kena amanah dan kena fikir banyak-banyak sebelum kita beri sesuatu pandangan, kan? Walaupun kadang-kadang kita cakap ni benda ni tidaklah salah, tetapi mungkin cara kita cakap satu, kemudian cara kita menjelaskan tu, kalau perkara itu tak boleh memberi pencerahan, so kita jangan beritahu. Sama juga kalau kata orang yang kita nak sampaikan tu bukan level dia, kita cerita pasal mazhab itu dia bukan faham apa pun, dia alhamdulillah semayang tu pun okey dah, ya, maknanya bukan level dia untuk faham benda yang kita nak sampaikan tu. Maka seperti Nabi kata apa, khatibin nas ala qadri uqulihim, bercakaplah dengan manusia berdasarkan mengikut IQ mereka, bukan IQ kita ni pandai bijak alhamdulillah, kita berilah pada masyarakat apa yang sesuai, mengikut kemampuan IQ mereka. Itu dia. Baik, yang ketiga, tatwilul raka'ati tsaniyati 'ala al-ula wa innama sunnah tatwilul ula. Ini banyak kadang-kadang kita imam-imam pun selalu terlupa. Sunat kita boleh jadi imam rakaat pertama tu lagi panjang daripada rakaat kedua. Sunat, jadi bila kita baca surah Al-An'am tadi yang diorang kata sunnah ni, padahal bukan, dia panjang rakaat kedua, baca Al-An'am dalam rakaat kedua, jadi itu sudah menyalahi sunnah, memanjangkan rakaat kedua berbanding rakaat pertama, sedangkan yang sunat ialah memanjangkan rakaat pertama berbanding rakaat yang kedua. Sebab tu kita kena hati-hati. Sama juga macam contoh memanjangkan rukun-rukun yang rukun-rukun panjang, rukun-rukun panjang tu, maknanya rukun-rukun pendek dengan rukun-rukun panjang. Contoh kan, rukuk, rukuk tu patut lagi panjang daripada i'tidal, sunatnya panjang rukuk daripada, jadi jangan kita rukuk sekejap aja, i'tidal bukan main lama, itu dah makruh. Sama juga sujud dengan dengan duduk antara dua sujud, kan? Jadi kalau kita sujud lama, sujud pendek kejap aja, duduk antara dua sujud lama pula, itu dah menyalahi sunnah. Itu yang biasa diceritakan dalam kitab-kitab fiqh, Baik, yang keempat, wa minha at-tatwilu 'alal ma'mumin. Yang keempat, memanjangkan solat makmum. Kalau dah sampai satu surah, satu rakaat Al-An'am pula tu, bila nak habis tu tuan-tuan? Ada ke orang yang sanggup menunggunya, kan? Sampai begitu panjang rakaat itu. Yang kelima, wa minha hadramatul qira'ah. Ingat tak perkataan ni, hadramah? Itu kita jumpa, kan? Hadramah mana apa? Tergesa-gesa, cepat-cepat. Bala ada surah An'am baca, takkan nak baca perlahan bila nak habis. So terpaksa baca laju, nak habis ke rakaat, tak macam mana bunyinya tak tahu, kan? Jadi itu dah orang kata apa?
boleh menyebabkan salah baca atau menghilangkan tartil dalam bacaan. Jadi kita ni bila kita solat sunat, tak kira tarawih ke, tahajud ke, apa-apa solat, kata orang kampung, please take your time. Selalu saya cakap kan dalam kuliah-kuliah saya, tolong ambil masa untuk apa? Untuk kita bertenang-tenang dalam solat. Sebab itulah antara konsep, walaupun solat tarawih ni kita berjamaah, kalau kita boleh nak buat 20 silakan, tapi biar dia tarawih kan. Tarawih mana apa? Berehat-rehat, bertenang-tenang. Dan saya pernah diceritakan oleh kawan-kawan yang pernah belajar di negara bukan Arab lah, di belah Pakistan, tak salah saya, ada kawan cerita, dia kata mereka bertenang-tenang dalam solat malam ni, solat tarawih ni. So dia buat 4, dia rehat. Dia buat 4, dia rehat. Tahu? Okey, dia buat 4 rakaat, maksudnya dua salam lah. 4 rakaat, dia rehat, pergi minum chai tahu chai, minum teh, makan sikit, lepas tu jom kita sembahyang balik 4 rakaat, rehat lagi 4. Jadi, dan mereka tidak, orang kata tak gaduh nak balik rumah kan. Masalah kita ni bila datang ke masjid tu gaduh nak balik rumah. Itu yang berlaku dalam keadaan bukan PKP lah kan. Walaupun buat masjid kita memang kita ittifaq nak buat 20 rakaat, so buatlah 20, jangan 8 lagi tinggalkan imam. Sial, imam kena tinggal kan, tinggal satu saf kan. Itu yang dia tak bila saya kata saya dulu saya jadi imam tarawih di Masjid Putrajaya sejak tahun 2004. Ya ke Ustaz? Tak pernah tengok Ustaz pun cakap macam tu. Saya kata, tuan sembahyang 8 ke 20? 8 aja. Patutlah sampai kiamat pun tak nampak, saya kata. Kan dah kena kan. Sebab apa? Dia balik, habis 8 dia balik, mana dia nak jumpa saya kan. Dalam kita sembahyang menghadap ke depan, bukan menghadap ke dia. Nampak? Jadi dia tak kenal imam pula salah. Itu masalahnya. Patutnya minta maaf Ustaz, saya memang sembahyang 8 aja, mengaku dah siang kan. Tak adalah kena. Dia dah kata tak nampak Ustaz pun, wah, tak boleh cakap macam tu. Sudah tanya sembahyang 8 ke sembahyang 20? Sembahyang 8 aja. Memang sampai kiamat pun tak jumpa, saya kata. Kadang-kadang kena ajar juga sikit-sikit tuan. Orang kita ni bagi dia sentap sikit. Kan? Adalah 2-3 orang yang berlaku macam tu. Kan? Baik. Jadi yang disebut oleh Imam Nawawi ni ialah bid'ah yang pernah berlaku pada zaman dia. Pada zaman dia. Mungkin kita tak tahu, macam tak pernah dengar. Memanglah bukan pada zaman kita, bukan pada tempat kita, baik, pada saya lah bid'ah yang paling besar tu, yang sembahyang cepat-cepat sampai 7 minit 23 rakaat, itu memang tu bid'ah paling besar lah. Itu bid'ah yang paling besar lah. Yang pada saya bukan setakat bid'ah saja, tapi pada pandangan saya dia menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah terang-terang dalam hadis-hadis Nabi suruh kita semayang tenang-tenang, suruh kita jaga rukuk, jaga rukun, jaga perbuatan dalam solat. Habis semua dilanggar, dan dilanggar tanpa rasa bersalah. Dan bila ditegur juga tidak berhenti, atau tidak berhentilah, tidak bertaubat lah, kita kata tidak berhenti daripada melakukan. Tapi bukan kat Malaysia lah. Alhamdulillah bukan kat Malaysia. Saya percaya ulama-ulama di sana pun tegur kan. Tapi itulah apa nak buat kan. Okey tu tergesa-gesa untuk membaca surah terlalu cepat. Okey, so dia kata apa? Wa minal bid'il musyabihati li hadha qira'atu jahalatihim fi subhi yaumal jum'ah bisajadatin ghairi sajadah. Alif lam mim tanzil qasidina dhalik wa innama sunnah qira'atu alif lam mim tanzil fi raka'atil ula wa hal ata fi thaniyah. Ini saya nak tegur, nak marah-marahlah. Okey, antara bid'ah yang serupa dengan tadi ialah ada orang yang jahil dalam kalangan mereka membaca surah yang mengandungi ayat sajdah selain surah as-sajdah dalam salat subuh pada hari Jumaat bertujuan untuk sujud sajdah. Dengar tu.
Padahal yang sunat ialah membaca surah As-Sajdah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan pada rakaat kedua. Itu yang sunnahnya. Sunnahnya pada apa? Pada surahnya, iaitu surah as mentioned, yang disebut, iaitu surah As-Sajdah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan atau surah Ad-Dahri pada rakaat yang kedua. Itu sunnah dia. Yang jenis rakaat pertama baca separuh sampai sujud tu, pada saya itu tidak menepati sunnah. Sunnahnya apa? Baca penuh rakaat pertama dengan sujudnya sekali lah, kan? Dan juga baca surah Al-Insan penuh per rakaat. Itu sunnah. Kalau tak boleh buat, jangan buat. Dia sunat aja, bukan benda wajib. Tapi bila kita nak buat betul-betul. Pesanan saya pada imam-imam, kalau tuan-tuan nak bawa surah As-Sajdah, bawa sepenuhnya rakaat pertama dan surah Al-Insan rakaat yang kedua. Itu dia punya prinsip dia. Kalau tak apa lagi, bukan solat tak jawatan, tidak, bukan buat bawa lah menghafal, kan? Ada tu yang letak inilah carta dia, kan? Dia punya surah tu letak kanan kiri. Yang boleh, tak ada masalah, kan? Yang penting kita buat yang sunnah yang sebenar. Jangan kita pandai-pandai, kan? Potong. Ada tu katanya bagi 3 surah Sajadah, bagi 3 surah Sajadah tu dia bagi 3 rakaat pertama sampai ayat sujud, lepas tu bangun, lepas tu habiskan sikit je, tak sambungkan sikit, lepas tatajafa junubum tu habiskan sikit, lepas tu rakaat yang kedua sambung Sajadah, habiskan. Ini tidak menepati sunnah. Jadi sunnahnya ikut yang macam mana Nabi SAW buat, itu dia. Kalau tak mampu, jangan buat, kan? Baca surah lain banyak lagi, ya. Dan jangan pula pergi baca surah surah Al-Alaq, kan? Ada wasjud waqtarib, asalkan lepas sujud sudahlah. Baca surah Insyiqaq ke, kan? Tempat yang ada sujud semata-mata, bukan semata-mata kerana nak sujud, bukan semata-mata kerana hendak sujud, bukan, tapi membaca surah Sajdah. Baik, apa khabar dengan Ustaz sujud sajadah dalam tempat-tempat lain dalam Quran itu, dalam surah tarawih? Ada dalam ni cerita, insya-Allah, sunat muakkad, betul. Cumanya dia macam ni, dia isu dalam salat tarawih ni. Kalau kita jadi imam, bila kita bawa solat tarawih dan kita baca ayat yang ada sajdah, sunat kita sujud memanglah, kan? Cumanya ada kemungkinan yang bahaya. Apa dia? Apabila kita tidak memberitahu kepada makmum bahawa rakaat itu ada surah ataupun ada ayat yang kita nak sujud. Okey. Akibat dia apa? Akibat dia ada makmum yang tidak mengikut imam, yang tak ikut imam. Maknanya bila makmum tidak ikut imam, habislah sembahyang dia, kan? Dia tak ikut imam sujud untuk surah, untuk ayat sejadah tu, dan dia tak ikut, maka dia boleh membatalkan solat dia. Ini masalah dia, Jadi tu kadang-kadang saya kalau kita memang baca, kita kan kena beritahu, okey, pada makmum semua, pada jemaah semua, kita akan sujud tilawah atau sujud sajadah pada rakaat yang kedua atau pada rakaat yang pertama. Kalau kita kalau kita nak sujudlah, dan kalau kata kita bimbang berlaku sampai makmum ini sunat, walaupun dia sembahyang sunat, kan, tapi jadi sia-sialah sembahyang tu sebab dia tak ikut imam, kan? Jadi kalau ada kebimbangan, makmum tak ikut kita disebabkan kita sujud sejadah atau sujud tilawah, maka ketika itu kita elakkan dengan tidak sujud, kita habiskan pada rukuk, kita rukuk saja, sebab untuk mengelak daripada mudarat yang lebih besar, iaitu batal solat. Sebab apa? Dia tak ikut imam. So cuma kena fikirkanlah. Kalau siapa boleh lihat dalam kitab fiqh, boleh kita bincangkan di sini, insya-Allah taala.
Baik. Selesai di situ. Kemudian dia kata faslun fi masailin gharibatin tad'ul hajatu ilaiha. Okey. Dia kata fasal pada permasalahan terpencil yang perlu diketahui. Ini benda kecil-kecil, ya. Pertama dia kata minha annahu kana idza yaqra'u fa'arada lahu rih fayanbaghi an yumsika 'anil qira'ati hatta yatakamala khurujuha thumma ya'udu ila al-qira'ah kadza rawahu ibnu abi daud wa ghairuhu an ata wa huwa adabun hasan. Apa dia? Antaranya apabila seseorang membaca Al-Quran kemudian terasa ingin kentut, kan, ni kadang-kadang kita bulan puasa ni, ya, makan makan benda berangin ke apa kah, siang-siang hari kadang tengah tadarus tu, tengah baca Quran tu, dia datang, dia datang rasa nak kentut, maka dia hendaklah menghentikan bacaannya sehingga selesai dia kentut, habiskan angin tu. Kemudian dia menyambung semula bacaan tadi, maknanya kena ambil sembahyang balik lah, uduk balik, adabnya gitu. Perkara ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud dan selainnya daripada Atha, dan ia merupakan suatu adab yang baik. Adab yang baik. Itu dia. Kemudian wa minha annahu idza tatha'aba amsaka 'ala al-qira'ati hatta yanqadhiya at-tatha'ubu thumma yaqra. Maknanya apa? Apabila dia menguap, dia perlu menghentikan bacaannya sehingga selesai menguap. Jangan pula di tengah bacakan qul huwallahu ahad Allahu samad. Yang tu tak elok. Yang tu tak elok. Itu makruh. Kan? Berhenti baca, menguap dulu, ulang balik. Tu sambung bacaan. Ya. Perlu menghentikan bacaannya sehingga selesai menguap, kemudian meneruskan bacaannya kembali. Hal ini disebutkan oleh Mujahid dan dia adalah suatu perkara yang baik. Dalilnya ialah sebuah hadis yang dia kata qala Mujahid wa huwa hasan wa yadullu alaihi ma thabata an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tatha'aba ahadukum falyumsik bi yadihi ala famih, ada setengah kata ala fihi, fa inna syaitana yadkhul, rawahu Muslim. Bermaksud hadis ini, apabila seseorang daripada kalangan kamu menguap, tahu kan, maka dia hendaklah menutup mulutnya dengan tangan, kerana syaitan akan masuk, ya, ke dalam mulut jika tidak ditutup. Jadi kita orang yang suka menguap, kan, buka besar-besar mulut dengan bunyi, dengan apa, itu tempat syaitan masuk dalam badan dia. Kan? Sebab tu tutup mulut tu. Tengah baca Quran pun kita berhenti baca, menguap dulu. Ya. Baik. Okey, kemudian wa minha, ada adab lain juga, annau idza qara'a qaulallahi azza wa jalla wa qalat al-yahudu Uzair ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah wa qalat al-yahudu yadullahi maghlulah wa qalu ittakhadallahu walada wa nahwa dhalik min al-ayat yanbaghi an yukhfidha biha sawtah. Ini adab. Kadza kana Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu anhu yaf'al. Dia kata, kan? Dia kata apabila dia membaca firman Allah, ya, yang berikut ayat 30 surah Taubah, kan, orang Yahudi berkata Uzair itu anak Allah, dan orang Nasrani berkata Al-Masih itu anak Allah. Kemudian ayat yang surah Maidah ayat 64, dan golongan Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu, yakni bakhil. Kemudian ayat 88 surah Maryam, dan mereka berkata Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan ayat-ayat yang seumpamanya, maka dia hendaklah merendahkan suaranya ketika membacanya. Ini dalam keadaan yang dibolehkan begitulah, kan? Rendahkan sikit suara membacanya. Demikianlah yang dilakukan oleh Ibrahim an-Nakhai. Sebab apa, tuan? Sebab tak nak sebut benda, tak nak kuatkan, ya, baca ayat-ayat yang merupakan ayat-ayat, ya, yang sensitif, yang datang daripada orang Yahudi, orang-orang kafir tentang Allah Subhanahu wa taala. So ini adab orang dulu, kan, dalam membaca Quran. Okey. Kemudian yang ketiga dah tu sebenarnya. Kita apalah.
Kemudian wa minha ma rawahu Ibnu Abi Dawud bi isnadin dha'ifin 'an asy-Sya'bi annahu qila lahu idza qara'a al-insanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi yusalli 'alan nabi qala na'am. Walaupun dhaif, kita dengar dulu ya. Oleh Ibnu Abi Dawud telah meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang lemah daripada asy-Sya'bi, ya, bahawa seseorang bertanya kepadanya jika ada orang membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, ya, adakah kamu berselawat ke atas nabi? Ya, beliau menjawab ya. Maknanya kalau kita dengar imam baca, ya, baca ayat ini, kan, boleh tak kita selawat? Hukumnya boleh, harus Allahumma salli ala Muhammad ketika kita di dalam solat. Boleh, ya. Dan kita boleh rujuk kepada dalil-dalil tentang berdoa, kan, di dalam membaca ataupun ketika baca Quran, kan. Ketika kita baca Quran, kan ada kita bincang itu, Nabi SAW bila baca Quran sampai ayat azab, Nabi minta jauhkan, sampai ayat sampai ayat tasbih, Nabi bertasbih. Maka sampai ayat selawat, kita berselawat, maka boleh kita gunakan hadis yang sama, ya. Sunat. Baik. Kemudian yang ke berapa tadi? Dalam ni tulis nombor 4, sebenarnya nombor 5 kat sini. Ya, tak apalah. Wa minha innaha yustahabbu lahu an yaqula ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara'a wat-tini waz-zaitun faqala alaysa Allahu bi ahkamil hakimin falyaqul bala wa ana ala dhalika minasy syahidin. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi bi isnad dha'ifin an rajulin an a'rabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Tirmidzi هذا الحديث إنما يروى بهذا الإسناد عن الأعرابي عن أبي هريرة قال ولا يسمى. Disebut inilah hadis ni sebab apa dia jadi dhaif, kan. Cumanya, ya, ini disebutkan di dalam di dalam riwayat ini dia kata yang bermaksud baginda bersabda, barang siapa membaca surah Wat-Tini Waz-Zaitun, kan, surah At-Tin sampai ayat terakhir itu, bukankah Allah sebaik-baik pemutus hukum, maka dia hendaklah mengucapkan benar dan aku termasuk daripada kalangan orang yang bersaksi atas perkataan bala wa ana ala dzalika minasyahidin, maka boleh diamalkan, tidak ada masalah, kan. Jangan kita kata hadis dhaif ni langsung tak boleh buat, boleh, ya. Hadis dhaif pun diterima sebagai hadis, ya. Yang tak bolehnya hadis maudhu'. Kita dah baca dekat depan, ada dekat depan kitab ni pun ada sebut, yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah. Abu Daud dan At-Tirmizi telah meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang lemah daripada seorang lelaki Badui daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. At-Tirmizi berkata hadis yang dengan sanad ini diriwayatkan daripada seorang lelaki Badui daripada Abu Hurairah, namun tanpa sebut nama, tak tahu nama siapa, kan, ya. Baik. Kemudian mana tadi? Warawa Ibnu Abi Dawud wa Tirmidzi wa man qara'a akhir la uqsimu bi yaumil qiyamah alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta falyaqul bala wa man qara'a fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban aw fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun falyaqul amantu billah. Ya, dia kata Ibnu Abbas, Az-Zubair, tinggal pula Ibnu Abi Daud atas, ya, sorry, pendengar kedua, Ibnu Abi Daud dan perawi lain meriwayatkan lafaz tambahan bagi hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi tadi, iaitu ada tambahan hadis ni yang bererti sesiapa yang membaca akhir surah Al-Qiyamah, ayat surah la uqsimu biyaumil qiyamah, ayat dia ialah yang bermaksud, bukankah Tuhan yang melakukan semua itu berkuasa menghidupkan yang mati? Maksud ayat terakhir itu, maka dijawab oleh kita dalam solat, ya, bala, cukup bala saja. Ya, mana benar, kita jawab. Bila Allah tanya benarkah, tidakkah Allah itu, ya, sebaik-baik hakim, macam dalam surah At-Tin tadi kita kata bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Yang ini bala sahaja. Ya, kemudian dalam siapa yang membaca ucapan manakah yang mereka telah imani setelah Al-Quran, suratul A'raf, fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka dijawab dengan, hendaklah ucap dengan amantu billah. Itu dia. Okey. Apa lagi?
wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Ibnu Zubair wa Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhum annahu kanu idza qara'a ahadum sabbihisma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la. Dia maknanya dia ini kata, saya kata tadi, berinteraksi dengan ayat-ayat Quran dengan cara ini, maknanya kan dengan cara menyebut ya ayat, maksudnya menyahut apa yang diperintahkan oleh ayat itu atau menjawab apa yang ditanya oleh ayat itu. Okay. So dia kata Ibnu Abbas, Az-Zubair dan Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhum meriwayatkan apabila salah seorang daripada kalangan mereka membaca ayat Sabbihisma rabbikal a'la, beliau akan mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Kan, walaupun ya apa namanya dalam kita rukuk kan, dalam kita sujud kita bacakan subhana rabbiyal a'la, maka itu juga adalah mematuhi atau menyahut perintah Allah dalam apa namanya dalam surah Al-A'la itu. Kita baca subhana rabbil a'la, ya, yang kita baca subhana rabbil azim, fasabbih bismi rabbikal azim, kan, kita jawab atau kita amalkan dalam rukuk subhana rabbil azim. Itu dia. Okey. Kemudian seterusnya وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول فيها سبحان ربي الأعلى 3 مرات. Kan, kita tahu Umar bin Khattab meriwayatkan, artinya beliau mengucapkan subhana rabbil a'la itu yang bermaksud maha suci Tuhanku yang maha tinggi pada ayat tersebut sebanyak 3 kali. Sayyidina Umar jawab sebanyak 3 kali, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Bahkan dalam rukuk pun, dalam sujud pun kita baca subhana rabbil a'la, kan, 3 kali. Kemudian وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى فقرأ آخر سورة بني إسرائيل ثم قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. Abdullah bin Mas'ud pun meriwayatkan bahawa beliau mengerjakan solat lalu membaca akhir suratul Isra, akhir surah Al-Isra, ya, ataupun surah Bani Israel nama dia. Kemudian mengucapkan yang bermaksud segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Okey, dia kata wa qad nassa ba'du ashabina ala annahu yustahabbu an yuqal fi salati ma qaddamnah wa fi hadits Abi Hurairah fi suwar thalath wa kadzalika yustahabbu an yuqal baqi ma dzakarnahu wa ma kana fi ma'nahu wallahu a'lam. Dia kata apa? Ada kalangan ulama mazhab kami yang menyatakan bahawa sunat mengucapkan bacaan tersebut dalam solat berpandukan dalil yang kami telah kemukakan dalam hadis Abu Hurairah berkenaan 3 surah tadi. Ya, demikianlah juga disunatkan mengucapkan suatu ucapan pada ayat selain daripada yang kami jelaskan dan ayat yang berkeadaan sama dengannya. Wallahu a'lam. Maknanya apa? Maknanya harus, ya, macam dalam dalil yang sebelum ini untuk kita, ya, untuk kita mengucapkan suatu doa atau zikir yang bentuk berinteraksi dengan ayat itu. Tapi ini biasanya orang-orang Arab lah biasa boleh buat, ataupun sebab mereka faham maksud ayat tu. Kita mungkin setakat yang tadi kita sebutkan dalam surah Wat-Tin wa Zaitun tu bolehlah kita buat, kan, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kadang-kadang imam kan suka bawa dalam solat, kan, surah kita pun suka bawa dalam solat maghrib, kan, Wat-Tin wa Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal, sampai akhir tu alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kita sebagai imam boleh tak sebut bala wa ana ala dzalika minasyahidin? Boleh, tak masalah. Jangan kuat-kuat, jangan kuat-kuat pula bala wa ana ala, dan ni kita ingatkan ni ayat Quran mana pula, slow-slow aja. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Sama juga dengan makmum, boleh, tidak jadi masalah bagi kita mendengar bacaan, ya. Okey, itu selesai di situ. Faslun fi qiraatil qur'ani yuradu bihal kalam. Ni dia. Ya, membaca Al-Quran dengan tujuan untuk berkata-kata, untuk bertutur. Baca Quran tapi niat dia untuk bertutur. Apa dia? Tengok dalam ni. Dzakara Ibnu Abi Dawud fi hadha ikhtilafan wa rawa an Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu anhu annahu kana وروي عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه أنه كان يكره أن يقال القرآن بشيء يعرض من أمر الدنيا. Okay. Dia kata Ibnu Abi Dawud menyatakan khilaf
dalam permasalahan ini. Ibrahim An-Nakhai telah meriwayatkan bahawa beliau tidak suka apabila seseorang mentakwilkan Al-Quran. Dia kata dengan sesuatu yang mendatang dalam hal keduniaan. Ya, contohnya tengok dalam ni. Wa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu annahu qara'a fi salatil maghrib bi Makkah wat-tin waz-zaitun wa rafa'a sawtahu wa qala wa hadzal baladil amin. Ni pernah berlaku pada Sayyidina Umar, ya, yang mana dia kata dalam solat maghrib ketika berada di Makkah beliau membaca wat-tin waz-zaitun, surah At-Tin. Kemudian beliau meninggikan suara, maksudnya baca di Mekah lah, apabila membaca dan demi negeri Mekah yang aman ini. Jadi kita baca dulu, nanti ada hukum dia, ada di bawah ni. Baik, ya. Kemudian dia kata wa'an Hukaim, ya, bi dhammil ha ibni Sa'ad ana rajulan minal apa ni, ya, daripada mana ni dia kata, disebut minal muhakkimati, tak nampak dia punya sini tulisan dia, ya, ana rajulan minal muhakkimati ata aliyan radhiyallahu anhu wa huwa fi salati subh faqala la in ashraqta la yahbatanna 'amaluk faajabahu ali fi salah fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhiffannaka alladhina la yuqinun. Okey, ya, apa maksud dia? Hukaim bin Sa'ad meriwayatkan, ya, dia kata artinya seorang lelaki daripada Al-Muhakkimah ni adalah suatu kumpulan daripada Khawarij. Kita tahu kan cerita kisah pada zaman itu, ada golongan yang tidak bersetuju dengan Sayyidina Ali, juga tidak bersetuju dengan Muawiyah, juga tak bersetuju dengan semua orang. Kan, dia tak setuju dengan semua orang. Dia kita kata dia orang ni jadi orang yang berganas lah, kan, orang yang kata apa, yang semua orang dia tak suka, dia je betul. Itu jenis Khawarij pada zaman Sayyidina Ali. Okey, dia datang pada Sayyidina Ali yang sedang menunaikan solat subuh, lalu dia berkata, ya, jika engkau mempersekutukan Allah, dia baca ayat surah Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, jika engkau mempersekutukan Allah maka akan terhapuslah segala amalanmu. Lalu Sayyidina Ali membalasnya ketika masih dalam solat. Saya dengar dia cakap benda tu, dia sebut ayat tu, ya, Nabi Sayyidina Ali jawab dekat dalam solat dia, maka bersabarlah wahai Muhammad, yang maksud ayat itu ayat 60 surah Ar-Rum, ya, yang bermaksud maka bersabarlah wahai Muhammad, sungguhnya janji Allah itu benar dan sesekali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat Allah itu menggelisahkan kamu. Kenapa? Seolah-olah Sayyidina Ali perli dia dengan bacaan itu. Begitu panggil orang Khawarij ni kan, seolah Sayyidina Ali perli ataupun menyindir orang Khawarij ni, ya, maksudnya teguran secara ketika masih dalam solat dengan membaca ayat Quran yang ada kaitan dengan mereka ni kan. Okey, contoh lagi dia kata qala ashabuna idza sta'dhana 'ala al-musalli faqala al-musalli udkhuluha bisalamin aminin fa in arada tilawata wa arada al-i'lama lam tubtil salata wa in arada al-i'lama wa lam yahdurhu niyyah batalat salatuhu. Kata ulama mazhab kami, ini contoh yang lain, ya, apabila seseorang meminta izin, ya, kepada orang yang sedang bersolat untuk masuk, ya, katalah kita tengah semayang, ya, tiba-tiba ada orang ketuk pintu, kan, ketuk pintu, kita dengar orang tutup pintu, ya, kita pun baca udkhuluha bisalamin aminin, atau yang lain lah yang menunjukkan kalau dia dengar macam itu, dia tahu kita bagi izin dia masuk, yang maksudnya masuklah kamu ke dalamnya dengan selamat sejahtera serta beroleh keimanan. So tengok, jika dia berniat membaca Al-Quran, okey, atau niat bacaan Al-Quran dan memberitahu orang itu, ya, maknanya niat baca dan niat untuk i'lam, ada dua-dua niat, maka solatnya tidak batal. Tetapi jika dia hanya berniat nak suruh orang tu masuk tanpa niat disertai niat baca Quran,
maka solatnya batal. Sama juga hukumnya ketika kita sedang solat, kemudian imam baca salah atau tersilap, atau imam tidak imam tak kata blackout lah, dia tak nampak ayat kan. Jadi kita sebagai munabbih, kita bagi munabbih kan, munabbih di belakang menegur supaya imam boleh sambung bacaan dia. Maka seperti mana ulama bersama dengan kita, supaya kita tegur itu kena dengan niat baca Quran. Niat untuk ala niyatil qiraah, untuk niat membaca Al-Quran. Bukan niat tegur semata-mata, tidak, niat baca Quran. Jadi kita niat baca Quran dan imam pun dengar bacaan kita, dia pun boleh sambung balik. Itu. Tapi kalau niat hanya menegur, bukan niat baca Quran, maka boleh jadi batal solat itu. Bagi makmum lah, bukan bagi imam, bagi makmum. Jadi itu yang ada kaitan dengan cerita ni lah. Jadi sebab itu ramai orang yang takut nak menegur imam tengah-tengah solat kan. Dia takut, pertama dia takut dia yang salah. Sama juga kadang-kadang imam terlupa rakaat atau terlebih. Patutnya apa? Dah tahu imam tu salah, sebutlah subhanallah kan. Jadi kalau tak kuat sikit subhanallah kan, supaya apa? Sama juga niat zikir kan, niat kita sebut subhanallah supaya imam perasan yang dia silap. Jangan pula kita kita biarkan imam tu salah, lepas tu kita pula kita pula ada juga yang ikut, ada juga yang mufarakah. Jadi huru-hara semayang tu. Sebab tu adanya konsep tegur menegur dalam solat dibolehkan, tidak jadi masalah, tetapi dengan cara yang betul. Kalau dengan Al-Quran tadi dengan niat baca Quran, kalau dengan teguran tadi subhanallah dengan niat zikir. Jadi boleh, tidak masalah. Jadi imam tahulah, perasanlah, dia salah, dia ada silap sebagainya, jadi dia akan tahu dengan kesalahan itu. Ini dah selesai semayang apa semua, tadi imam ada mulalah kan. Itu tak apa lagi cakap kat imam. Yang lagi dahsyat, cakap dekat Facebook, upload video imam tertinggal ayat dalam suratul Fatihah, satu Malaysia tahu, kesian imam tu kan, pernah berlaku kan. Bukan dia nak tu tuan-tuan, dia tak minta pun benda tu berlaku, tapi itulah perangai orang kita, dia suka sebarkan benda yang buruk orang ni. Sebab tu saya kata perangai ni perangai yang sangat-sangat bertentangan dengan akhlak Islam. Patutnya kita kena sembunyikan, tegur cara baik dan jangan aibkan dia. Bila kita aibkan dia, maka kita samalah seperti orang lain, orang yang buat salah kan, na'udzubillah. Kemudian selesai situ, kita sambunglah nanti insya-Allah. Maka selesai di situ, insya-Allah pada besok kita akan sambung memberi salam ketika sedang membaca Al-Quran sambil berjalan dan melintasi sekumpulan manusia. Mana boleh tak? Apakah dia kata mana tadi? Ni dia. Supaya kita adakah dibolehkan memberi salam ketika sedang baca Quran sambil berjalan dan melintasi sekumpulan manusia? Mana apakah yang boleh dilakukan atau apa yang tidak boleh dilakukan? Wallahu a'lam. Insya-Allah. Baik, itu saja. InsyaAllah sambung lagi pada esok hari jika diizinkan Allah. Jadi kita doakan juga kepada almarhum tuan guru kita Al-Fadil Ustaz Datuk Tuan Guru Datuk Ismail Kamus yang kembali ke rahmatullah. Kita doakan beliau dirahmati Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Dan kita bersaksi bahawa beliau telah melakukan banyak perkara, banyak jasanya kepada umat ini dan kepada umat Islam khususnya di Malaysia, dan kita bersaksi bahawa beliau adalah orang yang baik, orang yang soleh, orang yang banyak mengajar, dan sejak daripada kita kecil lagi, siapa yang tak kenal dengan beliau, seluruh Malaysia, umat Islam di Malaysia ni kenal dengan beliau, dan mudah-mudahan ia menjadi asbab keridhaan Allah dan menjadi asbab berbahagianya beliau di alam barzakh dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. بل أين صوت بالتلاوة يجهر بكت المآذن والمساجد أغلقا وبكى فؤادي والمدامع تنثر مذ أن خلقنا والصلاة مقامة واليوم جاء بمن آمن يخبر ذاك احتراز من عدو صامت دهم الأنام فساد ذاك المخبر قالوا كورونا فاتكم متربص فتكاتفوا وتجنبوا ولتحذروا فتفرقت تلك الجموع حزينة وقلوبهم من حزنها تتفطر والروح تهفو للصلاة جماعة ولجمعة تاقت نفوس تجأر يا ربي في ذنب انكشاف عاجل ما عاد صبر من للبعد يصبر